punya bapak buka ini fanfare untuk orang suka-suka hati. Profesor, aku kesal tidak dapat bersama kawan-kawan di dalam perasaan, Wan. Siapa yang malu? Mereka dan keluarga mereka. Kau tuduhan je? Tulen bang. Oh, tulen je. Buka seluar kau tengok. Tolonglah bang, nak kena makan lah bang. Orang putih ke, orang hitam ke, orang coklat ke, orang biru ke. Kita orang Malaysia kan? Assalamualaikum dan hai kepada semua yang menyaksikan rancangan Main Wayang. Dan kali ini Main Wayang seperti biasa ialah sebuah program temu bual bersama peminat dan juga penggiat filem. So dekat sini kita nak kupas sama ada mengupas dan juga kita nak tanyalah pengalaman peribadi tentang guest kita ni untuk pengalaman dia dalam menyaksikan filem-filem yang mereka minat lah. So tanpa melengahkan masa lagi, saya ingin memperkenalkan tetamu kita pada hari ini, Rakib Rosli. Yeah, okay. Hi. Okay, yo. Untuk pengenalan kan, kita nak tahu siapa Rakib Rosli ni sebenarnya? Rakib Rosli ni siapa? Rakib Rosli ni siapa? Apa yang dia buat? Apa yang dia buat? Okay, semua dah tahu sebab kita dua ni pakai baju yang sama. Betul. Kita orang ni, saya ni adalah channel manager untuk saluran Suria yang akan susun konten-konten filem-filem yang akan disiarkan lah. Okay. So itu je lah. Basically channel manager ni maksudnya dia susun program tu mengikut tema ataupun mengikut jadual dia, macam mana tu susun? Dia ikut jadual lah, ikut tema, ikut filem yang apa sesuai untuk bulan tu. Okay. Filem yang kira kita nak catch orang punya attention, orang punya keseronokan bila nak tengok benda tu. So kita akan pilih mana yang patut lah. Maksudnya Hang sendiri sebagai channel manager, maksudnya Hang banyak kena tengok filem itu semestinya lah. Especially kalau Sia dia punya konten-konten dia filem tempatan. Yes. Kan? Filem tempatan maksudnya influence lah. Aku nak tanya awal lah, kita nak tarik balik kan. Filem pertama yang Hang tengok dekat panggung wayang. Okay, Hang boleh cerita. Filem filem pertama. Filem Melayu lah. Melayu lama sangat tu, tapi aku ingat lagi. Aku tengok filem first kat Pawagam Odeon ke kat tak salah aku, tapi filem pertama aku filem Mr. Oz, filem Hero. 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 Yang dia berlakon dengan beruk tu. Okey. Itu pun aku sebab makcik aku bawa aku. Tahun 89 tu. 89 89. Oh, 89 aku. Odeon aku tak ingat Odeon ke Odeon KL lah masa tu. Odeon apa lagi yang Pawagam dia yang ada Odeon, Coliseum, Federal. Antara tu lah, antara tu KL lah, tapi 89. Aku berapa tahun kan tu lah. 5 tahun aku. Adalah kecil kan, tapi aku ingat lah aku tengok kat wayang memang cerita tu. Apa yang membuatkan Hang tertarik untuk tengok Mr. Oz masa tu? Cerita Hero lah masa tu. Cerita Hero tu aku tertarik sebab time tu aku dah pernah tengok filem-filem Mr. Oz yang lain. Okay. So macam, and then Mr. Oz time tu terkenal, aku tu kecil lagi, tapi terkenal lah time tu, zaman tu. Okay. So bila makcik aku ajak, on lah apa lagi kan. Layan wayang je kan. lah. Layan je lah kan. Walaupun time tu kecil lagi. Okay. Aku tak sekolah rendah lagi rasanya. Time tu. Okay. Sekolah rendah ke belum sekolah lagi. 89 aku umur 5 tahun tu. 5 tahun? 5 tahun dah tengok cerita Mr. Oz dah. Tu apa pasal? 5 tahun tu. Ingat tu. Alamak 5 tahun dah bocor umur. So, dalam itu first time tengok wayang kan? First time tengok wayang dekat panggung wayang kan? So, macam mana pengalaman sebagai seorang budak kan? So, tengok wayang tu macam mana experience benda tu? Kalau zaman dulu tengok wayang yang aku ingat sebab zaman dulu macam zaman sekarang. Okay. Zaman dulu macam tengok wayang aircon semua ada lah, tapi aku ingat makan kacang. Okey. Kuaci apa semua makan muruku. Dia akan jual dekat sebelum masuk ke kan? Muruku dalam kertas gambar. Waktu makan Air kotak. Air kotak Jos. Boleh sebut Boleh kot Jos sebut je lah. Tak ada aja nama. Air kotak Jos. Lepas tu tengok wayang, tengoklah family ramai-ramai. Maksudnya ramai-ramai bukan dengan makcik aku, dalam satu family kot. Ramai. Macam
macam pesta zaman dulu. Sebab dulu yang aku perasan kalau nak tengok panggung wayang, nak tengok wayang tu dia akan pergi kat satu panggung yang dia bukan macam mall sekarang ni. Sekarang ni mall kan. Dulu tak ada mall. Dulu dia macam satu bangunan tu dia panggung wayang hall semua kan. Betul. So kalau nak tengok wayang kena pergi dekat situ, layan cerita kat situ kan. Betul balik. Makan-makan lagi makan lah. Tapi itulah gaya zaman dulu. So macam masa tengok Hero tu kan. Apa scene yang melekat dalam kepala? Masa aku tengok tu kita budak-budak kan. Aku macam, gila lah. Pandai beruk ni. Kan macam beruk tu dalam cerita tu beruk tu dia macam dia bijak sikit lah kan. Dia faham apa yang Os cakap. Tu aku macam maknanya boleh lah time tu. Kita bila kita tengok pergi, aku cakap dengan mak bapak aku nak beruk juga. Yelah, beruk pandai kan. Terpengaruh lah. Dia bawa garam lah, ada scene Os makan apple lah. Pandai pula dia bawa garam. Lepas tu macam dengar kata. Yelah. So aku macam okey. Menarik masa kecil lah kan. Yelah. So masa tu kan budak lagi kan. Bila kita tengok apa-apa yang dekat wayang ke TV ke, kita macam terpengaruh lah dengan benda tu kan. So Mr. Oz sebagai seorang budak dan sekarang pun dah dewasa kan. Apa specialnya Mr. Oz di hati hang? Mr. Oz aku boleh kata aku membesar dengan, bukan nak kata membesar dengan cerita Mr. Oz tau, tapi macam Mr. Oz ni masa tu aku tengok filem Mr. Oz dulu baru tengok P. Ramlee. Oh, maksudnya pengenalan awal hang kepada filem, hang tengok Oz dulu baru hang kenal P. Ramlee. Mr. Oz aku tengok kat wayang, aku tengok kat TV. Okay. So and then time tu tahun ujung 80-an atau awal 90-an memang betul. Banyak lepas keluar wayang dia keluar TV. TV 1, 2 tu lah kan. So Mr. Oz ni macam, and then diorang kan banyak kali ulang. Betul. So bila ulang dia aku tengok. Bila tu ulang dia aku tengok. Okey. So bagi aku Mr. Oz ni satu macam dia macam seorang hero kanak-kanak. Hero. Dia macam hero kanak-kanak. Dia hero. Walaupun dia lawak tapi bagi aku dia macam hero. Ya, betul. Sebab dia pun macam kalau in real life pun kalau dia buat show ke apa, dia suka melayan budak-budak ni. Tentu aku tak sempat jumpa dia masa kecil. Oh ya. Aku adalah dengar cerita macam orang kongsi pengalaman dia naik pentas dengan Mr. Oz. Sebab Mr. Oz ni dia selalu banyak buat show yang dekat funfair apa semua ni. So bila dia buat macam show dekat funfair tu, dia akan minta budak-budak naik atas pentas nyanyi, menari. So dia lebih mesra kanak-kanak. So mungkin itu salah satu sebab sebagai seorang kanak-kanak dia lebih minat kepada Oz kot. Mungkin and then mungkin filem-filem dia pun dekat dengan masyarakat lah, dekat dengan macam very simple dan kelakar dan macam walaupun itulah macam so macam cerita hero tadi kan. So sebelum hero tu ada tak hang tengok dulu cerita Mr. Oz? Sebelum tu paling famous aku Mr. Oz lah. Mr. Oz yang dia kena habiskan duit tu. Aku tengok ini poster yang ni lah. Sebab ini aku tak ingat tahun bila. Yang ni tahun 87. 87. Maknanya ni keluar dulu baru yang ni keluar dulu, lepas tu baru hero. Hero tu kan. So maknanya dari filem ni lah mula aku minat Mr. Oz. Okey. So lepas tu dengan banyak lagi filem dia lah kan. So itulah. So untuk kita nak cerita pasal Mr. Oz punya filem lah yang dia kena habiskan. Cerita ni lah, cerita ni kan. Yang dia mewarisi harta datuk dia kan. Sebab tapi dia syarat dia kena habiskan certain amount of money, 500,000 untuk dia dapatkan berapa juta balik lepas tu? Aku tu dia adalah dia lagi banyak lah kan. Dia lagi banyak. Lebih. Tapi syarat dia kena habiskan duit tu tanpa dia membeli barang. Cerita ni aku boleh kata dari kecil sampai sekarang bila aku tengok aku akan terbayangkan benda yang sama. Okey. Macam mana nak habiskan duit tu? Okey. Tanpa beli barang. Sebab dulu masa kecil mungkin kita tak faham sangat kan. Faham. Masa kecil aku nak beli mainan. Okey. Banyak-banyak aku nak beli ni, aku nak beli tapi tak boleh beli kan. Tapi dia syarat dia kan tak boleh beli. Tak boleh beli masa aset. kecil aku tengok aku tak fikir pasal syarat tak boleh beli tu. Masa kecil aku tapi nak spend lah. Macam mana nak habiskan duit tu. Macam mana nak spend. So bila dah besar ni sekarang ni bila aku tengok balik baru aku fikir macam mana aku nak habiskan 500,000 tanpa beli. So hang bayangkan watak Oz tu macam
kalaulah aku jadi Oz ni kan. Every time tengok mesti punya. Dia ikut-ikut zaman masa sekolah, masa kecil, masa sekolah menengah, masa remaja, masa sekarang dah kerja, dia ada. Dia mestilah berbeza Aku kan. boleh spend macam ni. Aku boleh spend macam ni. Aku boleh spend macam ni. Senang je. Itulah. Dalam tempoh 21 hari kan dia kena set. 21 hari? 21 hari. Kau ingat Aku Aku ingat. ingat. Aku tahu memang kena Walaupun tempoh hari lah. aku boleh taklah kerap sangat tengok Mr. Oz ni kan, tapi benda tu still memorable lah. Macam scene-scene ada tak yang scene-scene yang hang suka lah dalam Mr. Oz ni? Waktu dia nak habiskan duit tu. Kan banyak kan dia kena Dia banyak spend. cerita Mr. On ni dia banyak scene-scene dia tu kan pasal habiskan duit tu je. Dia macam filem tu dia start awal ada je macam tagline dia. Betul. Antaranya yang boleh hang share sikit. Yang aku ingat bukan tagline, aku ingat scene-scene lah. Okay, scene first kali yang aku ingat jual durian. Okey, durian berbunga. Lagu tu memang lagu tu kan. Tu Roma. Durian Itu dah best tu. berbunga. Scene tu dia tunjuk KL tau. Dia Tunjuk kat Semua House. kat mana? Semua House. Semua house. Semua dia jual betul-betul. Bila kau tengok balik, kau akan terbayang balik zaman dulu, sebab aku membesar kat KL kan. Kalau kau tengok macam dulu Semua House ni, kau boleh teringat aku macam mengimbau balik zaman Semua house tu kalau hang boleh spesifikkan dia kat area mana? dia kat Jalan Masjid India. Jalan Masjid India. Memang tumpuan orang ramai lah kan. Memang port situ kalau masa kecil-kecil jalan memang siapa yang membesar itu boleh flashback balik kalau kau tengok scene tu. Sebab aku teringat balik, bila aku tengok scene tu, aku teringat balik macam aku kecil-kecil dulu mak aku selalu datang bawa sini jalan-jalan, pergi apa semua. Sebab itu kira dulu Globe sekolah. Sebab itu memang pusat masa dulu pusat tumpuan lah. Orang yang kalau nak especially kalau nak membeli belah memang akan lalu kat situ dulu kan. zaman dulu zaman 80-an 90-an awal-awal 90-an tu. So scene tu buat aku teringat, aku tengok ke dia macam dulu aku rindunya suasana time tu. Zaman time tu zaman sekolah rendah, sebab macam tu aku teringat zaman sekolah rendah. Macam yang aku dalam ingatan aku kalau sebut pasal cerita Mr. Oz ni, yang paling aku ingat Ferry Malaysia. Ferry Malaysia. Ferry Malaysia. Ferry Malaysia yang dalam Ferry Malaysia. So Ferry Malaysia tu kan dia macam satu khidmat macam kapal mewah lah kan. Waktu tu macam kapal mewah kan. Dia macam backstory dia tu sendiri pun dia bagi aku dia agak interesting juga sebab Ferry Malaysia ni dia tujuan dia nak macam nak menghubungkan penduduk Semenanjung ni dengan Sabah Sarawak. Dia nak buat satu macam alternatif selain daripada flight, kita juga ada macam ferry untuk kalau kita nak ke Sabah Sarawak dari Semenanjung. Kira dia macam nak promote pelancongan. Dia nak macam pelancongan juga dia nak promote. Aku rasa salah satu tujuan Mr. Oz ni dia macam tu juga. Tak fikir pula aku part tu. Aku macam tu cakap macam dia macam filem Mr. Oz ni macam dia promote kan ada scene-scene yang dia pergi ke tempat-tempat tu kan. Macam dia kalau kita tengok balik dia macam kadang-kadang tak ada signifikan pun dengan story tu. Serius tu kalau kau tengok Mr. Oz dia macam dia jual Malaysia tau. Macam awal-awal set Band Bumi Putra. Okey, betul. Tak ada lagi kan? Tak ada. Tapi kalau nak tengok kau boleh tengok kat Mr. Oz. Betul. Dia kalau dia kat Band Bumi Putra. Lepas tu dia lalu Daya Bumi. Betul. Zaman dulu, lepas tu dia lalu Bengawan Star Sulaiman. Dia lalu Pudu Jail. Kira dia sebenarnya dia macam secara tak sedar dia mempromosikan Malaysia sebenarnya. Promosi, lepas tu dia macam satu archive untuk kau tengok suasana dulu kat KL macam mana. Itu bukan KL lah, dia macam film Malaysia dia pergi. Mana aku tak ingat, tapi aku tahu film Malaysia, naik kapal terbang. Dia naik kapal terbang, dia naik MAS kan. MAS So dekat MAS tu dia order apa? Pisang goreng so kita dapat nampak stewardess tu punya uniform kan. Kapal terbang punyalah bos besar, goreng pisang pun tak ada. Ingat dialog tu. So dia macam Mr. Oz ni dia macam pengarah tu siapa? Badul kan? AR Badul. Badul. So macam dia brilliant jugalah masa tu. Dia macam orang tak perasan benda tu tapi dia letak benda tu tanpa. Bila tengok tu kita rasa macam kita rasa macam okeylah sebab zaman tu memang tu, tapi bila fikir balik dia macam kenalkan. Yes. Dia macam produk Malaysia tu dia kenalkan. Produk Malaysia tu archive tu. Yes. Sebab dulu mungkin kita tengok dulu kita fikir benda tu macam benda cerita lawak kan. Kita tak terfikir pun tentang nak promosi ke apa ke kan. Betul. So macam
itu lah antara yang benda yang interesting aku rasa dalam cerita Mr. Oz. Oh lah aku macam, ui ni kena tengok balik ni. Ui. Oh, dia buka perspektif baru. Perspektif baru lah. Boleh lidah nak lembut dah. Macam cerita aku nak tengok balik. Walaupun aku rasa aku dah tengok cerita Mr. Oz ni lebih daripada 20 kali ni. Kalau ikut 20 kali banyak tu. Banyak. Banyak tu. Pantang keluar aku tengok. Okay. Pantang keluar aku tengok. Dia macam bila tengok kejap je, kau akan lekat sampai habis. Akan tunggu apa habis. Akan kan? Kau mesti cakap, okey tengok. Dia macam cerita ringan. Macam, tengoklah. Tahu-tahu dah habis. Habis pun macam, dia dapat lah habiskan duit tu kan. Macam, okay, finally dia macam, kalau macam filem Mr. Oz ni kan, macam cerita dulu kan, dia lebih kepada, mungkin ada yang dia inspired by cerita lain ke, cerita Hollywood ke. Mr. Oz ni macam tu ke? Cerita ni, seingat aku dia memang daripada cerita Hollywood. Dia tiru, boleh kata tiru. Dia tiru tu macam teruk sangat. Tapi dia macam adaptasi lah kot. Lebih adaptasi ataupun ambil contoh lah. Saduran. Ambil contoh. Bukan tiru. Ambil contoh. 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 Cover line. Ya, badu weh. Selalu datang sini kita jumpa ya kan. Badu dengan kita okey. Tak. Badu okey. Bagus. Ori. Sikit. Dia saduran lah. Okey. Ada cerita Hollywood. Cerita Hollywood. Apa tajuk dia? Kau ni time ni pula nak tanya. Tak lah, boleh Google. Boleh Google. Kita sedia tak ada hal. Kejap, tak ada hal lah. Korang tunggu. Sebab aku rasa macam aku familiar juga dengan cerita ni. Nanti korang Google cerita ni, korang try lah tengok. Brewster Million. 1985, lakonan Richard Pryor. Oh, cerita dia lebih kurang macam cerita Mr. Oz. Maksudnya dia kena habiskan duit dalam certain tempoh. Tapi jujur aku tak pernah tengok yang part tu. Ni yang filem tu. Memang. Okay. Yang aku pernah tengok Arunachalam cerita apa pula? Rajinikanth berlakon. Tamil punya cerita. Hero Tamil Rajinikanth. Semua orang kenal. Okey. Tapi cerita dia sebiji. Dia mana yang keluar dulu? Mr. Oz atau Mr. Oz dulu. Oh, Mr. Oz dulu. Yang Rajinikanth seingat aku dia 19 dah lama juga lepas Mr. Oz keluar rasa. Sampai 97 macam tu kot. 97. Maksudnya 10 tahun lah lepas Mr. Oz 87. Dia 97. Oh 87. 10 tahun. 10 tahun lah. Maknanya Mr. Oz dah keluar dulu, dah main. Lepas tu dia macam side sana lah ambil kan. Yelah Arunachalam. Sebab bila aku tengok Arunachalam tu, okey kita lari sikit lah kan. Aku tengok Arunachalam tu, aku cakap, apa sebiji lah ni? Dia jalan cerita sama. Lebih kurang lah. Mungkin dia up sikit, dia tukar-tukar sikit. Tapi benda sama lah, nak habiskan duit. Nak habiskan duit. Lepas tu dia nak mewarisi harta, dia kena habiskan duit. Dia kena habiskan duit. Okay. So aku macam, gila lah. Aku rasa cerita-cerita yang macam tu, dia macam, dia agak universal dan semua bangsa boleh relate dengan story yang macam tu. Maksudnya, semua bangsa dia boleh mewarisi harta daripada datuk nenek moyang dia, tapi of course dengan syarat yang tertentu. Dia cerita macam dia fantasi lah, dia bawa fantasi semua orang. Betul. Kalau kau dapat duit, macam mana kau nak habiskan? Macam mana kau tiba-tiba kau nak jadi kaya macam mana kau nak habiskan? Macam okey ni kat India macam ni habiskan. Macam cerita Hollywood tu macam mana kat side Hollywood. Cerita Melayu macam Mr. Oz. Aku rasa kalau dia buat balik remake pun boleh tak? Aku rasa dia relevant kan benda tu. Kalau sekali 500,000 macam ni je. Satu hari boleh habis. Senang. Tak payah beli. Macam-macam kita ada pusing. Betul. Aku rasa kalau dibuat remake ataupun reboot cerita Mr. Oz ni, dia still relevant tapi dia kena tambah benda-benda yang lain lah. Ikut zaman dulu Terms dia tu mungkin dia kena tambah sikit lah. Macam 500,000 dalam 21 hari tak sampai sehari pun boleh habis kan sekarang ni. Tanpa membeli barang kan. Aku dah terbayang lah tu. Aku cakap aku dah terbayang. Ya, tadi kan ada sebut sebab hang punya umur hang macam waktu budak hang bayangkan macam ni nak habiskan duit kan. So waktu dewasa ada macam ni pula kan. Tapi bagi aku Mr. Oz dia satu filem yang ringan dan fun lah. Dia macam sebagai seorang budak ataupun seorang dewasa nak tengok dan berbagai lapisan masyarakat lah kan. Kalau tengok tu dia macam
cerita ni macam okey juga kan. Dia tak memberatkan fikiran orang sangat lah. Dia cerita yang kira Hang duduk layan je sampai habis kan. Dia seronok, dia tak ada berat, tak ada macam tak payah nak fikir macam benda-benda masalah kan? golongan masalah kan. Macam nak retention, nak tengok kejap cerita ni. Macam macam okey santai. Okey layan. Lepas tu baru hang akan okey semua kan. Tak kisahlah nak banyak kali pun mesti macam aku rasa tak melampau lah. Aku kata macam mana kita tengok filem P. Ramlee. Macam tu lagi tengok Mr. Oz yang ringan-ringan kan. Macam Mr. Oz. Dan casting dalam cerita tu pun macam dia Mr. Oz and Deklan Saleh Yaakob. Dia Saleh Yaakob kan. Dia sidekick dia Saleh Yaakob. Saleh Yaakob. Lepas tu villain dia pun tak nak kata villain, taklah villain sangat. Rafi Hussein tu kan. Rafi Hussein dia. Rafi Hussein selalu berlakon enggak Ober pula. Hero tadi. Ober tu nama beruk. Hero tu Rafi Hussein juga berlakon. Betul. Aku perasan. Dia villain yang ada berwajah yang ada rupa macam tapi komedi. Tapi dia macam ambil orang yang sama juga kan. Macam casting kan style tu kan. Dia punya ni chemistry ke kan. Chemistry. Macam Saleh Yaakob juga. Ober lagi. Hero Oz. Imuda. Imuda. Tapi Imuda pun macam tak banyak sangat scene dia. Macam dalam ni memang Oz dengan Saleh Yaakob memang ada banyak lagi cerita-cerita yang Oz dengan Saleh Yaakob kan. Itulah aku ingat kita lah. Macam tu lah. Macam okey. Macam mana untuk perbincangan cerita Mr. Oz ni? Banyak berapu ni tapi okey lah. Macam dia membuka dimensi baru. Macam aku macam terbayang tak? Betul lah dia macam menjual negara, bukan menjual negara. Promote pelancongan. Dan flashback balik memori macam ada yang filem kau tengok macam tak ada terkesan sangat ni macam bila kau tengok tu macam membawa balik ada sebab apa dia letak benda tu kan. Macam ada sebab lah mana pengarah tu pandai pilih, ada sebab dia letak benda, bukan saja dan dia tema yang dia bawa tu kena, dan story yang dia bawa tu macam relatable, dia adun benda tu dengan cantik lah. Walaupun cerita ringan. Walaupun cerita ringan. Aku macam terperasan, aku macam Mr. Oz So hang bangga lah sebab hang minat cerita ni kan. Maknanya aku ada pandangan seni lah. Aku ada walaupun dia di sebalik makna, walaupun aku tak perasan, tapi maknanya sebab apa aku suka. Minat tu dah betul lah. Sebab sebab bukan sebab nak belanja duit tu je, sebab cara dia tu, cara dia buat benda tu, dia garap karya. Betul. So kalau diberi peluang kan, mungkin last lah, soalan last lah. Kalau diberi peluang, ada apa-apa tak yang hang nak ubah dekat cerita Oz ni? Ataupun ada benda yang patutnya perlu ditambah baik ke? Cerita Mr. Oz ni, cerita ni. Serius kalau aku kata tak ada. Dia dah perfect ni macam tu dah. Bagi aku dah cantik. Tak perlu nak ubah apa. Dialog dia, cara dia, penyampaian Tulen dia. Bang. Terus Hashim. Tulen bang. Aku rasa tu memang orang ingat sampai sekarang. Tidak, Tulen bang. Saleh Yaakob lah dia jahat tu. Dia diusik si Rose tu. So tak payah ubah. Aku dulu tak payah ubah. Aku ingat dia perempuan tu. Sekecil-kecil. Betul lah. Pak tu aku tak faham sangat. Sekecil-kecil lah. Sekecil aku tengok aku tak faham sangat. Apa benda kau tulen bang. Tapi aku confused juga lah. Macam bukan buat dia perempuan, tapi confused. Kenapa dia buat macam ni dengan pelakon perempuan ni kan? Macam apa benda ni kau macam tak faham. Scene tu aku tak faham. Tapi bila dah besar sikit. Bila besar sikit macam bila besar sikit. Baru faham lah joke tu. Faham joke tu. Bila kau cakap mesti dia ke tak? Tulen bang. Itu memang tak boleh belah. Siapa nama dia? Rose Hashim. Rose Hashim. Dia make up. Dia juru make up. Dia juru make up. Rose Hashim mana? Rose Hashim. Ada lagi. Bang. Bang ke kak? Tak apa bang. Dia okey. Aku assume dia okey. Tapi tagline tu famous juga kan? Famous. Kau pergi mana orang akan untuk kalau hang jumpa dengan orang yang macam tu,
biasanya orang akan usik macam tu lah. Oh, macam tu. Oh, special. Orang yang macam tu kan. Special yang Biasa kalau orang yang nakal-nakal ni dia akan usik macam tu lah. Kan. Dia tak ada niat apa pun, just nak mengusik je. Mengusik je. Tapi kira jadi tagline lah benda tu. Apa yang Rose Action keluarkan tu benda tu jadi. Walaupun dia pelakon macam pelakon pembantu je kan. Macam tu. Ada satu bagi dia bantu je. Macam otak dia tak adalah macam tu sangat, tapi dia ada satu tagline yang sampai sekarang orang ingat. Tipu lah aku tipu lah penonton yang tak tengok cerita tu tak tahu pasal Tulen Bang. Sebab itulah itu yang antara yang menarik lah dalam cerita Mr. Ozzy. Jadi kita akan tamatkan dekat sini perbincangan ni. Cukup lah ni. Letih nak gelak. Belum kau tengok lagi. Aku nak tengok balik cerita ni lepas ni. Aku nak cari lagi apa yang menarik lagi cerita Mr. Ozzy. So jangan lupa untuk saksikan episod Main Wayang pada episod yang seterusnya, dan kita tamatkan di sini. So terima kasih Akid yang sudi kongsi pengalaman semua tentang Mr. Oz. So jangan lupa untuk saksikan Main Wayang di episod yang seterusnya. Main Wayang. Tulen Bang.